Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. 'Ala Allahi tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumiz zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Allahumma 'afana min sayyi'il asqam wa waba'i qurana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al Qur'ana rabi'a qulubina wa dhihaba hammina wa minhaja hayajuna wa syafi'an lana yaumal qiyamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. สำหรับกำหนดการตามที่พี่น้องได้บอกตะกี้นะฮะจริงๆแล้วการตัฟซีรอัลกุรอานในบรรยากาศรอมฎอนนะมันเป็นประเพณีตุรัสนะมันตุรัสุลอะอิมมัตุลอิสลามนะก็คือธรรมเนียมเพราะว่ามีสายรายงานว่าบรรดาผู้รู้อิสลามก็ว่าอิหม่ามมัซฮับเองหรือว่านักวิชาการอิสลามที่ยิ่งใหญ่ในเดือนรอมฎอนเนี่ยเขาจะละทิ้งสิ่งอื่นๆหมายถึงวิชาการสาขาอื่นแม้กระทั่งหะดีษก็ตามนะจะมุ่งไปอย่างอัลกุรอานอย่างเดียวนะเพราะเป็นชะฮรุอัลกุรอานนะเป็นเดือนของการประทานอัลกุรอานแล้วก็จะให้ความยิ่งใหญ่การเรียนการสอนเขาเนี่ยจะเปิดเฉพาะช่องของอัลกุรอานนะว่างั้นนะอัลฮัมดุลิลละห์สำหรับปีนี้นะเราก็จะมีการตัฟซีรอัลกุรอานในรูปแบบของการขยายความให้เราเข้าใจมากขึ้นโดยการเลือกซูเราะห์ที่มุนาซะบะห์นะซึ่งเชคอาลีเองแล้วก็ผมได้เลือกนะ selected ซูเราะห์นะ for this year คือการเลือกติดซูเราะห์คืออัลฟัตนะก็คือนะซูเราะห์ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูนะว่าอัลฟัตคืออะไรมีความหมายยังไงนะโดยทั่วไปแล้วนะในศัพท์ประวัติศาสตร์ คือการใช้คำว่าอัลฟัตนะภาษาอังกฤษอาจจะเรียกว่า conquer คือการเปิดนะเปิดประเทศในลักษณะของใช้การกรีธาทัพเข้าไปนะในลักษณะของการสงครามอันนี้คืออัลฟัตแต่ของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ในซูเราะห์อัลฟัตเขาบอกว่าฟัตฮัมมูบีนาในลักษณะไหนมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะว่าหลังจากที่ผ่านนะประวัติศาสตร์นะซุลฮุลฮุดัยบียะห์ในที่สุดนะบรรดามุมินมุสลิมีนเนี่ยได้ทำฮัจญ์ในรูปแบบไหนแล้วก็อัลฟัตนะในที่แท้จริงนั้นก็คืออะไรมันเป็นการคองเกอร์หรือเปล่านะmaka pada tahun ini kita pilih surah Al-Fath di mana Syekh Ali akan beri penafsiran kepada kita secara jelas-jelasnya mengikut kemampuan dalam masa yang saya rasa ada setiap hari dah lepas zuhur dah. InsyaAllah. Kemungkinan kalau ada masa lagi kalau habis surah Al-Fath mungkin kita akan sambung surah lain lah dan insyaAllah ta'ala. Oleh itu sebagai pembukaan dan ambil berkat pada hari ini kita akan belajar Quran surah Al-Fath dengan tafsir yang jelas dan nyata insyaallah taala. Fadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. يقول الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Arti ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala buat turun dalam bulan Ramadan sebuah Quran untuk kita ambil hidayah. Hudan linnas. Hidayah semua manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kita cara nak ambil hidayah Quran ni dan berkah Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Sad, kitabun anzalnahu ilaika
mubarakun liyadabbaru ayatih wa liyatadhakkara ulul albab. Allah Subhanahu wa taala buat turun sebuah Quran ni untuk kita ambil tadabbur. Kerana manfaat ayat, berkat ayat Quran ni, Allah Subhanahu wa taala suruh kita ambil untuk tadabbur. Satu jalan untuk kita nak tadabbur, kena mudarasah, kena tafsir Quran. Sebab itulah kuliah kita ni alhamdulillah sorak makan masjid tak bernama jalan bulan puasa ni untuk mudarasah Quran, nak ambil sunat Nabi SAW. Kerana hadis Ibn Anas radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu wasafa Rasul sallallahu. Anas dia sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bulan puasa ni, kata kana ajwadun nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam paling bawah. Manusia hak bawah sekali. Tu dalam biasa, hari biasa. Wa kana ajwadun nas fi Ramadan. Dalam bulan puasa ni lebih bawah lagi. Tapi dalam hadis sebut kata apa? Hina yalqahu Jibril. Boyo jumpa dengan Jibril tu kau semangat lagi. Gapo dia sebut apa? Fayudarisuhul Quran. Jadi dalam manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam, dukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Ramadan ni ngaji mudarasah Quran. Sebab itulah kuliah kita ni mari tak bernamaj tafsir Quran, kerana nak ambil sunat Nabi sallallahu alaihi wasallam duk dalam bulan Ramadan. Pilih surah Al-Fath ni, boleh di Syekh Faisal kita sebut dah sesial ni, saya tak faham gapo dah yang ni, tapi dak wasa-wasa lah. Kerana kita pilih ayat ni, ayat surah ni kerana duk berlaku dalam dunia ni, ada duk berlaku perang-perang sikit-sikit dah. Kita kena tahu akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, adab Nabi ya perang gapo tu Nabi sebut dalam hadis ya dan dalam Quran. Akhlak belum perang, akhlak dah masa perang, akhlak lepas perang, insya-Allah dalam surah Fath ni kita boleh tahu. Sebab tu kita pilih surah Al-Fath. Ya. Maka alhamdulillah Syekh Aliได้บอกถึงความสำคัญในเรื่องของการมุดาราซะอัลกุรอานหมายถึงมาและก็ศึกษาร่วมกันซึ่งเป็นสุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ได้รายงานมาว่าโดยเฉพาะในเดือนรอมฎอนนี้นบีเนี่ยเป็นคนที่ใจกว้างนะเพื่อเผื่อแผ่โดยเฉพาะการบริจาคยิ่งฮีนะยัลกาฮูจิบรีลอะลัยฮิสสลามซึ่งการพบนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับจิบรีลเนี่ยนะก็คือหนึ่งในนั้นคือกิจกรรมการมุดาราซะอัลกุรอานการอ่านอัลกุรอานอันนี้คือมีการยืนยันชัดเจนฉะนั้นเราจึงเอาสุนนะห์ในลักษณะนี้นะอันนั้นคือการยืนยันจากหะดีษศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและก็การเลือกซูเราะห์อัลฟัตฮ์เชคอาลีบอกว่าที่จริงเราดูว่าสถานการณ์บ้านเมืองก็คือสถานการณ์โลกทีเดียวนะมันมีความคลุกคลีกับเหตุการณ์สงครามมั่งเหตุการณ์ความขัดแย้งจนถึงการหลั่งเลือดฉะนั้นคือแนวทางออกนะทางหนึ่งที่เราจะต้องศึกษาก็คืออัลกุรอานนะได้บอกซูเราะห์อัลฟัตฮ์อินชาอัลลอฮ์ Ya saya mukaddimah hak sebut saat ni tu takut ada silap faham dia kata kita duk baca tafsir golek dalam bulan Ramadan ni kena baca Quran banyak. Apa kita duk duk bui bernama duk tafsir ni. Karena kita nak kata hak ni dalam sunat Nabi juga. Baca Quran pun sunat Nabi, mudarasah Quran pun tafsir pun masuk dalam sunat Nabi dalam bulan Ramadan. Sebab tu kita bui masa sejar ya. Masa sejar dah dalam hari kita dalam bulan Ramadan tu. InsyaAllah kita mula dalam surah Al-Fath. Golek orang tafsir ni, ghalib al-ulama' indama yufassirun, kalau dia tafsir dia sebut ayat ni madaniyah ke makkiyah. Berapa ayat bila turun ayat ni, lepas tu sebab turun, lepas tu fadilat surah ni. Tu muqaddimah ghalib lah oleh ulama tafsir. Kita mula dengan surah Fath ni berapa ayat? Ulama kata sebut 29 ayat. Kalau 29 ayat ni dia masuk dalam ayat hak nama Al-Mathani. Ya sebab Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul SAW dia bagi Al-Mufassal, Al-Mutawwal, Al-Mathani. Al-Mutawwal ni ambil surah Baqarah siapa belum surah Al-Fath lah, dia panggil Mutawwal ni 100 lebih. Kalau 100 lebih naik dia panggil Mutawwal.
Ayat hak kita surah Fath ni yang masuk dalam Al-Mathani. Mathani sikit pada 100, kurang pada 100. Dah kita 29, ya kira Al-Mathani. Lepas tu Mufassal ni ayat yang sikit-sikit panak-panak. Supaya juz amma, tu surah Tabarak panak, dia panggil Mufassal. Jadi ayat surah kita ni duduk dalam Al-Mathani. Dua surah kita ni panggil Madaniyah. Tapi kalau kira dia turun di Mekah, turun di tempat nama Al-Hudaybiyah. Lalu ni panggil Shumesi. Di Mekah panggil Shumesi. Bila kita masuk Judah tu ada rak Quran besar. Tu Hudaybiyah tu. Tu Shumesi. Dalam 24 kilo dengan Mekah. Dalam 24 kilo Mekah. Nabi di Sulh Hudaybiyah ada siapa dia masuk Mekah dah. Ada 24 kilo dah. Fak Quraisy kat tak boleh masuk. Syari kita sebut sebab gapo boleh Allah SWT panggil inna fatahna laka fathan mubina. Apa yang kata Allah SWT kata Allah membuka Rasulullah SAW menjaya, jelas yang jaya. Sebab gapo? Sebab kisah di surah Hudaybiyah ni lah, insya-Allah. Jadi surah Hudaybiyah ni turun di Mekah tapi panggil Madaniyah. Kerana gapo? Kerana ulama ia terjeh dah bagi Madaniyah Makkiyah ni ada banyak sebab. Setengah ulama kata kalau turun Mekah Makkiyah, kalau turun Madinah Madaniyah. Kalau ayat-ayat sebut ha syurga, ha pinaka dan ha orang kafir, orang ahli tauhid Mekah. Kalau kecek bab tafsir apa ni hukum semaya dan hukum fiqh puasa Madaniyah. Hak yang tiga hak ulama bagi, hak ni hak rajih dah. Kerana kalau kita tak turun bagi ni surah Fath ni tahu nak tak mana. Kerana ia turun bukan turun di Madinah dan bukan di Mekah, duduk di tengah. Nak tak surah ke apa? Surah wasatun bainal Makkah wal Madinah tak leh. Jadi ulama kira kena kira hijrah Nabi. Belum hijrah Makkiyah. Lepas hijrah Madaniyah walaupun turun Madinah. Belum hijrah pun walaupun turun di Madinah, ya kira Makkiyah. Ya tengok hijrah. Boyo gi wak dabit turun belum hijrah dengan lepas hijrah tu surah Fath ni boleh tak boleh tak mana tepat ia. Tidak dia boleh nak tak Mekah ke Madinah dah tengah, bukan di Mekah ke di Madinah. Jadi ia pilih ma nazala qabla al-hijrah atau ma nazala ba'da al-hijrah. Ma nazala ba'da al-hijrah Madaniyah selalu dah. Jadi kita kira hak ni kerana ia lepas Nabi hijrah dah dah. Nabi mari nak perang bukan nak perang, mari buat umrah nak masuk Mekah dan Meskat. Jadi lepas hijrah dah. Sebab tu panggil Madaniyah. Ya. Alhamdulillah. ธรรมเนียมนะของการทัฟซีรชะฮลีได้อธิบายว่าเราจะบอกว่าแต่ละซูเราะห์ที่เราศึกษาอยู่นั้นนะมีกี่อายัดและก็สำคัญที่สุดนะก็คือซูเราะห์นี้เรียกว่าซูเราะห์มักกีหรือว่ามาดานีเนี่ยซึ่งในถ้าเราเรียนอุลูมุลกุรอานเนี่ยเราจะพบนะว่าการแบ่งของอุลามะมันมีหลายแคตตากรีนะหลายประเภทบางทีแบ่งเพื่อยึดพื้นที่นะว่าท่านลงที่มักกะห์เขตมักกะห์นะก็เรียกว่าซูเราะห์มักกียะห์นะแล้วก็ลงในพื้นที่เขตมะดีนะห์ก็เรียกมะดีนะห์มันก็ยังมีประเด็นปัญหาอยู่นะว่าอย่างเช่นซูเราะห์อัลฮุดัยบียะห์เนี่ยทำไมลงที่มักกะห์อุลามะบอกว่านะเป็นซูเราะห์มาดานียะห์นะอันนี้คือประเด็นและก็ที่ดีที่สุดนะซึ่งอุลามะนะให้ความสำคัญในเรื่องของการแบ่งที่จะให้แก้ปัญหาตรงนี้ก็คือนะมากับลัลฮิจเราะห์วะมาบะดัลฮิจเราะห์ก็คือพิจารณาโดยพิจารณาว่าซูเราะห์เนี่ยนะประทานลงมาก่อนที่จะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮิจเราะห์หรือหลังจากฮิจเราะห์ถ้าก่อนฮิจเราะห์หมายถึง categorize ก็คือแบ่งในกลุ่มของมักกียะห์ส่วนหลังจากฮิจเราะห์หมายถึงที่มะดีนะห์ก็แบ่งเป็นซูเราะห์มาดานียะห์อันนี้คือตัวชี้วัดที่ได้เรียกว่าได้ประชุมในเรื่องของข้อมูลวิชาการมาแล้วว่าน่าจะเรียกอันนี้เป็นแนวทางที่ดีที่สุดนะส่วนซูเราะห์นี้อัลมาซานีก็คือเป็นซูเราะห์ไม่เกิน100อยู่ในกลุ่มซูเราะห์ที่ไม่สั้นนักและก็ไม่ยาวนักกลางๆนะแล้วก็อินชาอัลลอฮฺตะอาลานะเราจะเริ่มตัฟซีรนะYa, yang dua kita ambil fadilah ya. Fadilah dia ni saya nak tambah dua perkara. Satu hak hadis sahih, dua hak hadis palsu. Hak hadis orang tak guna.
dulu lah ni, tapi tak tahulah ni dok guna ke dok pakai ke dok, tapi hadis tu hadis palsu, bukan sahih. Hadis yang sahih, hadis yang kisah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu panggil Nabi masa dok negeri Hudaybiyah ni, dok panggil Nabi 2 kali 3 kali, Nabi tak jawab. Lepas tu dia pun masa tak ada salah lah dok panggil, kerana Nabi dok using nak boleh masuk ni. Dia pun dok gaduh panggil Nabi, Nabi tak jawab 3 kali ya, dok panggil Nabi tak jawab. Lepas tu dia pergi depan pada itulah majmuah Nabi dok kali tu, dia pergi depan tewas sikit, pergi depan Nabi. Lepas tu dia dok bosan aku ayat turun mari hajaya golek, kalau gitu kalau salah Allah SWT buat turun wahyu hajar cara nak muamalah dengan Nabi ni, dia dok bosan. Tapi Rasulullah SAW nampak dok senyum suka, nampak gembira. Umar pergi jumpa, tanya Nabi SAW, gapo nampak dok gembira? Sungguh kena murih kerana nak masuk toleh ni, nak buat umrah dah. Dia muskat, siapa ada 24 kilo dah nak masuk, dia muskat tak boleh masuk. Lepas tu ada syarat banyak lagi kita sebut dah. Semua syarat hak Quraisy minta tu setuju dengan Nabi semua. Kalau kita kira tengok zahir, Nabi tak boleh beda sikit habuk syarat yawi. Tapi hikmat Nabi, hikmat Rasul Allah Subhanahu Wa Taala, ini nak kita ngaji, kita mula-mula ni tengok benda ni, benda susah, benda tak molek kita. Bawa lepas tu tengok jadi molek. Anak ingat saya itu, saya ngaji habis hadis, habis kuliah hadis, alhamdulillah boleh muntak. Kalau kira markah tu boleh sambunglah MA. Tapi kuliah hadis katuk MA. Wasa nak murih nah, tak nak sambung tak boleh ni. Anak kelik pergi malik pun duit tak ada dah, benindah. Jadi tu wasa duka hati lah, tak boleh sambung kuliah hadis ni. Pas saya minat hadis. Tak boleh. Paduk nanti dalam setahun setengah duk nanti tu BL kisim tarbiyah majlis dia kisim dah. Sendak Inggeris ni. Tu baik tarbiyah Islamiah. Saya pun duk mikir, aku nak ngaji kan, aku habis hadis nak pergi tarbiyah. Kena ulah mula, nak baca mula, nak tewas masuk tu. Yo 400 orang semak, nak 2 orang. Sedap Saudi. 400 orang semak, nak 2 orang. Boleh gedok ni. Terang masuk alhamdulillah, Allah Subhanahu Taala timur. Boleh tarbiyah, tak boleh hadis. Tapi dok ngaji puasa tak sedap lah, kerana kita nak hadis. Tapi bukan kita boleh tarbiyah, kita ngaji tarbiyah, hadis Nabi sebut, kita boleh istimbak, boleh keluar cara tarbiyah. Jadi saya kecek tu dengan orang, saya boleh kecek bab tarbiyah ambil hadis Nabi. Sampai kalau khutbah saya baca dah, adalah sikit-sikit tu kerana saya ngaji tarbiyah tu. Kalau saya ngaji hadis, jadi syadik lah. Boleh salah kedok ngajar Faisal yang pakai luar. Jadi syadik kalau, tapi hikmat tu satu hikmat lagi, poklik jawi, asal kita tu berelah nak tarbiyah. Kalau saya habis hadis boleh semak tak? Kalau jumpa saya. Boleh jumpa duduk sini. Tu jadi kita nampak benar tak molek. Tapi Allah SWT kita gede masa depan tu molek. Supaya ni dah suratul Fath ni, Hudaybiyah ni, orang musyrikin minta syarat, kalau tengok jahat. Nabi tak boleh gapo. Tapi lepas tu Nabi boleh banyak. Kita sebut lagi dah. Tu fadilah surah Fath ni. Lepas tu Nabi kata gapo? Suratun unzilat alaihi lailah. Malam ni Allah Subhanahu Taala buat turun satu surah, la ya ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Fi riwayah ahabbu ilayya mimma fid dunya ma fiha. Ya Allah Rasulullah kata Allah Subhanahu Taala buat turun dia satu surah yang paling Allah Subhanahu Taala kasih, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasih pada gapo seluruh le dunia gapo ada, hak ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasih lagi. Tu fadilah suratul Fath. Kerana gapo? Kerana nikmat banyak sebut lagi kita ngaji insya-Allah. Gapo nikmat hak Allah Subhanahu Taala wi lepas sulhul Hudaybiyah, jadi satu nikmat, sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gembira, suka. Yang dua hak palsu. Hak palsu ni tak tahulah tempat kita sini buat ke tak, tapi tempat negeri Arab dulu-dulu itu buat. Masuk bulan Ramadan, malam bulan Ramadan, semarin ni dah, malam tu belum nak bulan Ramadan, esok Ramadan, malam bulan Ramadan tu dia kata apa, yang hadis apa, inna awwala lailatin fi Ramadan man qara'a
fi raka'atain semaya 2 rakaat qara'a fi surah fi ar-rak'ah al-ula suratul Fatihah wa ar-rak'ah tsaniyah inna fatahna laka fathan mubina. Maya 2 rakaat malam bulan Ramadan, malam ya dah bukan hari Ramadan. Baca surah Fatihah dan baca ayat 1 ayat ya. Rakaat yang 2 inna fatahna laka fathan mubina. Lepas tu rakaat yang 2 pula baca surah Fatihah dan baca inna fatahna laka fathan mubina. Ba taslim assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi baca 10 kali inna fatahna laka fathan mubina. Lepas tu selawat Nabi SAW 10 kali. Gapo nak boleh. Allah Subhanahu Wa Taala jaga kita tahun tu. Hak ni hadis ke apa? Hadis palsu. Jadi palsu ni maudhu'. Hadis maudhu'. Hadis kau orang buat. Kalau kita kata bukan hadis boleh tak? Ya panggil hadis ya supaya ni saya madu. Ya orang hadis kata gapo ni saya madu, ni saya hadis palsu. Panggil ni saya madu bukan ni saya madu ni. Ya seperti tu dah lah. Ya bukan hadis tapi panggil hadis maudhu'. Hadis palsu lah. Jadi ya tak apa setengah orang kata tak, setengah orang kata jadi gapo kalau ku semaya 2 rakaat malam Ramadan boleh pahala juga. Buat apa tak boleh dah. Ya cara ibadat ya ada dawabit. Ibadat ya dawabit, zikir tak apa. Zikir cara maftuh. Ibadat ya ada dawabit. Dawabit mana? Kalau kita nak haltu, we ada masa, we ada cara, we ada kaifiat, we ada jenis, kena ada dalil. Tak boleh nak ikut say. Pak kita we cara dah ni. Malam puasa, baca cara kuning, 2 rakaat, kena ada dalil. Kalau cara apa panggil luah tak ada dawab, tak ada tahdid, tak ada kemiyah, tak ada qada, tak apa. Itu cara ibadat. Dalil, masalah kalau ada orang sore mari, aku nak semaya zuhur 5 rakaat. Banyak 5 rakaat. Dalam rakaat 5 tu boleh tambah Fatihah. Boleh tambah tasbih, boleh tambah sujud, boleh tambah rokok, boleh tambah tahiyat. Banyak banyak pada orang semaya 4 rakaat. Boleh tak? Tak boleh dengan cara ni kerana tak ada dalil. Sebab tu kaifiat ibadat kena ada dalil. Pakar ni tak apa lagi nak pakai ke mana. Alat-alat ni lagi Nabi hak ni serah. Setengah orang kata alat ni tak ada zaman Nabi. Kereta tak ada zaman Nabi. Pas muda naik kereta bid'ah lah. Tak ada zaman Nabi. Hak ni benar pakar, benar ni tak kira bab tatbik apa panggil tahdid. Kalau ibadat tak boleh. Tak boleh kita nak kursi. Hak tu beza ibadat dengan muamalat dengan adab. Ya. Alhamdulillah. Syekh Ali พยายามที่จะนำเราสู่การอธิบายฟาดิลัตก็คือสิ่งที่ดีจากซูเราะห์เนี่ยจริงๆแล้วมันจะมีสายรายงานที่เป็นหะดีษนะซอฮีฮ์แล้วก็สายรายงานที่เป็นหะดีษมันไม่ใช่ดะอีฟแต่ว่าเป็นเมาฎออันนี้คือปัญหาเมาฎอคือหะดีษปลอมนะฮะผมแย่เชคอาลีที่จริงทราบว่าคำว่าเรียกหะดีษปลอมจริงๆมันก็ไม่ใช่หะดีษนะเพราะว่ามันปลอมแต่ในทางการสื่อสารที่จะให้เข้าใจเขาจึงเรียกว่าหะดีษเพื่อที่จะให้มันเปรียบเทียบให้ออกว่าไอ้นี่คือปลอมที่จริงปลอมมันก็คือไม่ใช่หะดีษนะมันกะซะบะอันนิมุตะอัมมิดันฟัลยะตะบัยวะมักอดุฮูมินันนาร์อันนี้คือชัดเจนนะพวกนี้มันจะมีอัยซูเราะห์อัลฟัตฮ์มันมีฟาดีลัตของมันที่รายงานนะถึงสภาพว่านบีบอกนะจริงๆแล้วมันจะมีเรื่องราวของฮุดัยบียะห์เนี่ยการทำสนธิสัญญาระหว่างมุชริกีนกับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและก็พี่น้องมุสลิมซึ่งสนธิสัญญานี้อุมัรเองเนี่ยไม่พอใจมากๆในเมื่ออุมัรไปย้ำนะถามรอซูลุลลอฮ์ถึงข้อเสียเปรียบทั้งหมดอุมัรก็พยายามถามรอซูลุลลอฮ์นะไอ้นี่คือสัญญาหรือนะรอซูลุลลอฮ์ว่าใช่สัญญานะอุมัรไม่พอใจมากๆเลยทำให้มีความรู้สึกนะไม่เรียกว่าอะไรไม่ไปด้วยไม่ได้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่จะต้องยอมมุชริกีนทั้งหมดเลยในเรื่องของสนธิสัญญาอันนี้คือฮิกมะห์ที่ยิ่งใหญ่มาพูดคุยกับอบูบักรเนี่ยอบูบักรก็บอกว่าจะต้องยอมรับเพราะว่าท่านคือนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีนะคือวะฮยูรับวะฮยูจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในลักษณะนี้
ฉะนั้นผลพวงจากอัลฟัตสุราะห์อัลฟัตนี่ในที่สุดนะเราจะได้เรียนในรายละเอียดในอายัดนี่มันจะมีแต่ละช็อตว่ามุสลิมถึงแม้ว่าจะยอมในระดับหนึ่งนะไม่ใช่ยอมทั้งหมดนะมันมียอมในระดับหนึ่งในช่วงแรกๆของการทำสนธิสัญญาถ้าเรามีการต้องคุยกันเจรจาแต่ในที่สุดแล้วมันคือข้อดีทั้งหมดเลยเพราะว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานัสรุมมินัลลอฮ์เนี่ยจะมาทันทีทันใดหลังจากที่ทำสนธิสัญญานะอุมัรก็นะลงนะก็คืออุณหภูมิที่ร้อนแรงก็ลงส่วนที่เป็นฟาดีละห์ชัดเจนที่นบีบอกนะนบีชอบมากๆสุเราะห์นี้นะชอบมากๆนอกจากสิ่งอื่นๆแล้วนบีชอบในการที่ถูกประทานลงมาสุเราะห์นี้ส่วนหะดีษที่เมาฎอนั้นคือหะดีษปลอมนั้นนะพยายามที่จะบอกว่าการอ่านสุเราะห์อัลฟัตนะในละหมาดโดยเฉพาะในเดือนรอมฎอนใน10 ครั้งอ่านเฉพาะฟาติฮะห์10 ครั้งในการในที่สุดก็หลังจากละหมาด10 ครั้งนั่นนะคือไม่มีที่มาที่ไปเพราะเป็นหะดีษปลอมแต่มีเชคฮะลีบอกว่ามีนะพยายามที่จะคำว่าดอเบ็ดในที่พยายามที่จะขยายความอธิบายว่าไม่เป็นไรถ้าหากเรานี่แค่จะให้เขากระตุ้นในเรื่องของอิบาดะห์ให้ทำให้มันมีกำหนดชัดเจนว่ากี่รอกะอาตอ่านยังไงเนี่ยคงไม่เป็นไรมั้งแต่การยืนยันตรงนี้ในเรื่องของอิบาดะห์เนี่ยนะเราจะเพิ่มเติมไม่ได้นะอัลไกฟียะห์นะอย่างนั้นจังหวะมันจะต้องชัดเจนนะไม่ใช่ว่าเราคิดว่า3 4 5 6เนี่ยมันไม่ใช่มาที่เรานะแต่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งผ่านนบีมาแล้วฉะนั้นเราจะไปเพิ่มเติมหรือว่าจะอ่านอะไรในเรื่องของอิบาดะห์เนี่ยมันไม่ใช่นะสิ่งที่ถูกต้องในอิสลามบางคนแย้งชาลีบอกว่านี่ทำไมเราใช้ได้เนี่ยมันไม่มีเหมือนกันในสมัยนบีอันนี้มันเป็นเรื่องของมุอามาลัตการใช้ชีวิตนะมันไม่ใช่เฉพาะเจาะจงในเรื่องอิบาดะห์banyak orang dah duk keliru lepas tu ushar nak keliru saya guna kalimah ni dah kecek boleh ada ya pahal dalam-dalam dia kata ha ni ibadat tapi ushar kecek nak jadi keliru nak jadi balah nak jadi balah padahal dia tahu juga ni ibadat hak ni muamalah pakai auto pakai dalam sawakan kereta siap itu tak ada auto sini tak ada auto sini payah nah apa bidah nah boleh kaca nak pergi kau kena pakai auto kalau gitu hak tu kecek supaya tak ada asas tak ada walaupun guna mantik pun mantik hal lemah sekali dah guna apa panggil apa musma'akul dah sahih musma'akul tak ada masa akal kecek lagu tu dah insyaallah taala itulah di antaranya yang saya beri mukadimah pada hari ini ya mukadimah mana mukadimah daripada mukadimah lepas tu saya nak jelas apa panggil maudu'at tajuk-tajuk surah Fath gapo tu ya kecek gapo cara umum. Satu dia sakut dengan Sulhul Hudaibiyah ni lah. Hak Nabi pergi nak umrah fa musyrikin sekat tu semua ayat-ayat ni sakut dengan Sulhul Hudaibiyah. Satu. Dua sakut dengan Allah Subhanahu Wa Taala wi nikmat pada Rasul sallallahu alaihi wasallam hasil natijah Sulhul Hudaibiyah. Tiga, maudhu' yang tiga, tajuk yang tiga, Allah Subhanahu Wa Taala bui banyak-banyak perkara ke orang mukmin hasil natijah Sulhul Hudaibiyah. Pak sakut pauk dengan munafik dengan bukan orang Islam. Hasil natijah Sulhul Hudaibiyah. Jadi semua tengok klik pada Sulh Hudaibiyah. 5 maudhu' sakut paut cara dengan akhlak adab perang. Sakut dengan natijah hasil pada Sulh Hudaibiyah. Ni hak akhir kali Allah Subhanahu taala khatam ayat surah Fathi tunjuk akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang muslim dan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang bukan orang Islam. Jadi insya-Allah kita akhir ni kita kecek cara nak duduk dengan orang bukan orang Islam lagu mana. Dah kita ambil pada ayat hak akhir kali Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Apa asyidda' sini? Yusuh kita ni jadi seteru dengan orang bukan Islam. Sini kita nak faham ayat ni. Jangan ambil zahir ayat ni. Ambil zahir ayat ni tak boleh duduk di tempat lain nah.
Sebab tu saya kena tafsir nak tunjuk cara kita nak duk care tu dengan hadis lain lagi, dengan darabit lain lagi. Ini sebab kita pilih surah Fath ni kerana sakup paut dengan pakte kita dah. Ya. Itulah untuk surah Fath. Ya. ท้ายที่สุดนะอาคิสกาลีชาฮลีเดียบุยกามาเกชาอุมุมก็คือให้ภาพรวมสิ่งที่เราจะได้ซึ่งหมายถึงเราจะได้แต่ว่าเราจะศึกษาจากนะ5-6 ประเด็นนะ saya coba sebut satu-satu saya gali dengan saya tak ingat satu paut dengan Hudaybiyah มันเกี่ยวข้องกับสนธิสัญญาฮุดัยบียะห์นะในสุราะห์อัลฟัตนี่ข้อที่2 dua hasil natijah Hudaybiyah tu boleh nikmat Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak perkara dia sebut dalam ayat tu ผลของการทำสนธิสัญญาฮุดัยบียะห์ที่ครั้งแรกอุมัตแบบเครืองมากๆแต่มันมีผลประโยชน์มากนะสำหรับรอซูลุลลอฮ์และก็มุสลิมนะ ya tiga hasil natijah sulh Hudaybiyah tu gapo te orang Islam mukmin boleh beda สำหรับมุมินเองเนี่ยได้อะไรจากสุราะห์อัลฮุดัยบียะห์เราจะมาวิเคราะห์นะ Pak sakup paut dengan hasil natijah sulh Hudaybiyah sakup paut dengan orang munafik dengan orang bukan orang Islam. Ya kerana gapo lepas sulh Hudaybiyah tu Nabi dengan Fak Quraisy dia pakat. Pia nak pergi Fak Quraisy pergi, pia nak pergi nak duduk dalam kelung Nabi pergi. Hak munafik duduk di Madinah tu boleh tahu pia. Boleh bagi dah. Ya bagi ni orang munafik duduk Madinah ya pergi cari orang kafir lah dia dah bagi dah ni. Jadi boleh tahu pia munafik pia muslim pia mukmin. Dia Sulh Hudaybiyah. ผลของการฮุดัยบียะห์อาการสนธิสัญญาฮุดัยบียะห์นี่มันเป็นการแบ่งนะแบ่งนักกลุ่มคนที่ยังคลุมเครือโดยเฉพาะมุนาฟิกเนี่ยมันชัดเจนพอชัดเจนว่าเขาจะได้แบ่งเขาอยู่ในกลุ่มของกาเฟรเขาเลือกไปหรือว่าในกลุ่มของมุสลิมีนนะมุมินนะอันนี้คือผลจากปฏิบัติการหรือว่าปรากฏการณ์ของฮุดัยบียะห์ใช่ Ya belum Hudaybiyah tu ya tak ada pakat apa ya takut ya duk bawah Nabi ya munafik lah. Apa ni tahu fuak kum mana wani kek saura lah. การแอบนะดบาวะนบีหมายถึงการแอบซ่อนนั่นคือมุนาฟิกนะบอลเปาได้เวียดิจัดต่อได้มันคือชัดเจนขึ้นมานะ hasil natijah sulh Hudaybiyah kita boleh tahu cara akhlak adabiyah perang ในสงครามนะมันมีนะมารยาทถ้าพูดถึงตัวมันมีคุณธรรมจริยธรรมแม้กระทั่งในสงครามนะอันนี้ในฮุดัยบียะห์ในสุราะห์อัลฟัตเราจะได้เรียนรู้นะ Akhir kali ayat yang sebut apa akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam muamalat Nabi dengan orang mukmin dengan sahabat dan dengan bukan orang Islam lagu mana tapi ayat ni dia sebut dengan cara gapo dengan cara backing kerana gapo kerana masa perang tapi bukan kita kena keras semua ya ada masa kena keras ada masa kena buat baik itu insya-Allah kita sebut dalam akhir อายะห์นี้คืออายะห์ที่เป็นหนึ่งในพหุวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคมนะที่โลกสโลแกนของโลกสมัยนี้เน้นนะนั่นคือ plural society นะ multicultural society พหุวัฒนธรรมเพราะว่านบีบอกนะอัลลอฮ์บอกในอายะห์นี้เชค อาลีพยายามที่จะสะท้อนเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์ดูว่าอัชชิดดะวัลกุฟฟาร์จริงๆเนี่ยมันจริงในลักษณะที่เป็นอายะห์ซอฮิรอายะห์ไหมนะเราจะต้องแข็งกร้าวนะรุฮมาอะบัยนะฮุมเนี่ยก็คือเราจะต้องนะรักกันนะระหว่างพี่น้องมุสลิมกันอายะห์นี้มันจะมีนะมิติต่างๆที่เราจะต้องอยู่ในสังคมในการตะอามุลมะอันนัสอัลฆอยรอัลอิสลามก็คือเอาเกี่ยวกับอิสลามkita nakจะอยู่ร่วมกันยังไงกับเขาซึ่งจริงๆแล้วในสุราะห์อัลฟัตนี่insyaallah taala dan mudah-mudahan kita akan dapat mengaji seterusnya pada esok hari pula dan insyaallah wafaqqanallahu wa iyyakum bima yuhibbu wa yardah aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jazakallahu khair